bersama Allah. Recording in progress. Lupa nak record. Okay, tak apa, insyaAllah. Okay. Minta ampun. Tak apa. Kullu banu Adam khata'un. Setiap anak Adam tak lepas daripada buat salah kan. Itu Allah tak pelik kita buat silap, buat salah. Sebab memang kita ni insan. Insan ni berasal dari kalimah nisyan. Nisyan ni lupa. Jadi kita ni adalah makhluk yang memang sering lupa. Kan sebab itu Allah sentiasa ingatkan kita dengan Al-Quran, Allah ingatkan kita dengan datangnya Nabi, kan Allah sentiasa ingatkan kita dengan solat. Jadi kalau kita tersalah, tersilap, itu Allah faham. Tapi yang Allah pelik, yang Allah macam tak boleh, cannot brain lah, bahasa anak muda sekarang, cannot brain. Cannot brain, tak boleh nak difikir, tak boleh nak fikir kan. Ialah dah tahu Allah ada sifat pengampun, orang yang buat salah ni tak pernah pun minta maaf dengan Allah. Itulah yang Allah, kita istilahnya cannot brain lah, tak boleh fikir. Macam tu Allah pelik situlah. Allah pelik kenapa lah manusia ni tahu Allah ni Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, tapi kenapa tak minta ampun? Itu Allah pelik. Tapi kalau buat salah Allah tak pelik sebab manusia ni memang itu naluri dia. Okey, tak apa, insya-Allah. Okay, jom. Okey. Mereka berharap dengan semua itu, iaitu ilah-ilahnya itu, dapat menolong, memberi rezeki dan mendekatkan diri kepada Allah sebagai perantara. Ini kan pernah, kalau kita rujuk dalam asbabun nuzul, sebab turun ayat yang Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini kalau kita kata wahai Rasul, biasalah ayat ni jadi dalil kan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, sekiranya kamu semua tuhibbunallah, nak dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikut aku, kata Nabi SAW, yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Okey. Sebab bila Nabi berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah, sembah Allah, dia kata kami sembah berhala ni nak dapat kecintaan daripada Allah lah, dia kata. Mereka masih percaya Allah, tapi mereka jadikan ada perantaraan Allah tu. Okay. Jadi mereka berharap dengan mereka ni mendekatkan diri dengan berhala tu, dia akan menyembah berhala tu dapat mendekatkan diri dengan Allah. Mereka silap. Okay. Ibnu Abbas kata wattakhazu, ini sembahan orang kafir, iaitu mereka mengambil sembahan kufar Mekah. Wattakhazu min dunillah, selain daripada Allah, iaitu berhala. Jadi mereka mengambil sembahan iaitu berbentuk berhala, okey, la'allahum yunsarun, agar dengan harapan mereka berhala tersebut dapat menghalang mereka daripada azab Allah. Jadi dia nanti nak minta tolong pada berhala ni untuk selamatkan diri daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah disebut la'allahum yunsarun. Maksudnya la'allahum yunsarun, mudah-mudahan mereka ni ditolong, iaitu berhala yang mereka sembah tu dapat tolong dia daripada azab Allah, daripada azab Allah. Itulah sebut kalau kita lihat sekarang pun ayat ni walaupun kepada kufar Quraisy Mekah ketika itu, tapi kita lihat agama-agama yang ada pun sekarang ni macam sama ayat ni kan. Macam kena juga. Itu yang Sayyidina Umar tu, yang dia dulu kan dia sebelum Islam dia memang penyembah berhala. Dia berjalan, dia akan bawa berhala dia. Okay. Orang lelaki dan orang perempuan yang kuat kepada berhala, orang lelaki banding orang perempuan. Sebab orang lelaki ni dia pencari rezeki lah. Jadi dia percaya pada yang sui, pada tak ada ong, betul apa lagi? Nasib buruk, nasib malang, kan? Dia percaya pada tu. Jadi kalau dia pergi mana-mana, kalau dia tak bawa istilahnya tangkal, dulu waktu kita muda-muda dulu memang tangkal. Mujurlah nak pergi belajar kat Mesir dulu, nenek tak ada bekalkan tangkal. Kalau nak masuk hutan dulu, ni bawa ni tu dia. Ni supaya tak diganggu oleh jin, syaitan apa semua kan. Ada tangkal-tangkal ni. Jadi mereka percaya benda tu. Jadi Allah SWT beritahu bahawa itu semua tak boleh bantu. Yang boleh bantu hanya Allah. Dulu saya suka masuk hutan.
hutan tidur hutan. Kalau sekadar jumpa yang pelik-pelik dalam hutan tu biasalah. Dah biasa dah. Saya masuk hutan, tiba-tiba pokok, dalam hutan kan gelap gelita malam. Tiba-tiba pokok ni terang benderang. Macam ada spotlight kat bawah pokok ni. Lepas tu saya dengar ada perempuan gaduh pasal anak. Perempuan gaduh pasal anak. Bila gaduh pasal anak, saya pun berjerit lah. Woi, diam. Woi, tak jangan gaduh. Pokok yang tadi terang benderang, tiba-tiba terus gelap gelita. Dengan suara tu tak ada. Kan suara tak ada. Jadi kita pun jalan. Bawah jumpa adalah yang duduk. Dia pakai baju lusuh sangat. Rambut dia panjang. Dia duduk macam dia tegakkan lutut dia. Muka dia dekat dalam lutut dia. Maksudnya dia berteleku macam tu lah. Dia terleku tak gerak-gerak. Saya boleh lalu sebelah. Lalu sebelah siap tegur. Weh, kau buat apa kat sini tengah malam ni? Kau tak nak balik ke? Time tu. Boleh nampak Time ke? nampak lah. Nampak betul. Jelas. Masya Time Allah. tu kenapa rasa tak takut lah? Tiba-tiba tak takut lah tu. Tak tahulah. Memang tiba-tiba tak takut. Bila dah keluar tu kan dia fikir, siapa yang tegur tadi tu? Baru dah tahu yang tadi rupanya kan tak ada rasa takut langsung pun, tak tahu kenapa time tu. Sekarang ni tak tahu lagi lah. Takut gigi penakut je. Okay. Allah Alam. Okay, insyaAllah. Okay. Dia sebut, maksudnya mereka percaya pada patung berhala yang mereka sembah tu untuk selamatkan daripada azab Allah SWT. Okay. Dalam tafsir Jalalain pula sebut, wattakhazu min dunillahi, mereka mengambil selain daripada Allah alihatan sebagai sembahan, iaitu berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi wattakhazu min dunillah, agar mereka ini la'allahum yunsarun, salah tulis, la'allahum yunsarun, agar mereka mendapat pertolongan terhindar daripada azab Allah. Kerana mendapat syafaat daripada Tuhan-Tuhan sembahan mereka. Ini menurut sangkaan mereka sendiri. Kalau kita tengok ayat ni simple je kan. Apa simple dia? Apa simple dia? Simple dia ialah kalau tahu nak elak azab daripada Allah, kenapa tak minta tolongan Allah je? Kenapa nak kena ada kenapa nak kena sembah berhala pula? Nak minta tolong berhala sedangkan kau takut azab daripada Allah. Jangan nak minta tolong berhala. Direct pada Allah teruslah kan. Jadi sebenarnya dia ni kat silap-silapnya. Mereka tak nak berfikir. Okay. Macam ada satu agama di Jepun, masih lagi ada upacara tu di zaman moden ni. Nak ke mana tu naik kereta? Saya nak hantar anak pergi kelas SPM lah Ustaz. Oh ya, insyaAllah. Ada Jaiznya kelas. Oh ya, betul. Okay, Hafizah dapat kelas fast track. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah. Hati mandu. Okay. Okay. Jalalan kata, okay. Yang Al-Munir kata, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ, mereka mengambil selain daripada Allah, iaitu berhala dan sebagainya untuk mereka sembah yang tidak ada daya atas sesuatu pun dan tidak mendapat apa-apa faedah daripadanya. La'allahum, dengan harapan dapat bantu mereka di waktu yang mendesak dan kelang kabut. Macam kita lah kan. Kita kenapa ada tangkal-tangkal semua tu? Sedangkan kita boleh minta daripada Allah. Sebab itu percaya pada tangkal ni bahaya kan? Boleh syirik. Satu. Yang kedua, kadang-kadang kita ni dululah zaman Melayu dulu, dia memang terkenal dengan benda-benda yang macam buang ancak, sema. Bila jembatan tu banyak sangat orang mati, dia kata ini penunggu jembatan ni nak minta darah ni, nak minta darah. Okay. Jadi untuk mengelakkan banyak lagi mati kat tu, dia bagi makan pada penunggu jambatan tu. Bagi ayam panggang lah, bagi pulut kuning lah, kan? Okey.
kalau kita lihat dia pun makhluk Allah. Tapi kenapa kita tak direct pada Allah? Itu silapnya kita. Silapnya kita. Kita percaya benda-benda macam tu. Okay? Kita percaya dengan perkara-perkara macam tu. Sedangkan Allah dah sebut dalam Al-Quran dah. Tak ada siapa yang boleh tolong melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, selesai insya-Allah untuk okay. Ayat ni wattakhazu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Disebut bahawa mereka mendakwa bahawa berhala itu adalah perantaraan dia dengan Allah SWT. Saya sebut tadi itulah. Sedangkan Allah tak perlu perantaraan pun. Okay. Yang kedua, perkataan alihatan. Kalau Allah, dia tak ada tamar buta. Kalau nama orang Zaid, lelaki, Zaidah perempuan. Amin lelaki, Aminah perempuan. Jadi bila ada tamar buta tu adalah tanda-tanda ayat tu ataupun perkataan tu dia bahasa Arab ni macam ni bahasa Arab ni dia kalimah tu ada jantina je. Kalimah tu ada jantina je. Kalau bahasa lain, bahasa Inggeris pun, bahasa Inggeris ada kot. Tak silap saya. Kalau earth ni, bumi ni dipanggil she . Kalau ganti nama kau ada bumi. Betul lah you? Betul, nah, Ustaz. Betul. Betul Kalau bumi dipanggil she . Ya. Tu kan. Kenapa bumi dipanggil she? Bumi ni ada jantina ke? Kalau bahasa Arab dia bukan jantina kepada tu, jantina perkataan tu. Macam kalau ada tamar buta, kita akan guna perkataan hiya. Hiya dia. Okay, kalau tak ada tamar buta, huwa, dia juga maksud dia. Jadi dia kena macam tu. Ada yang perempuan, ada yang lelaki-lelaki. Kalimah tu lah. Ada dia panggil mu'annas dengan muzakkar. Okay. Jadi alihatan, dia lafaz mu'annas, ini lafaz perempuan. Menunjukkan sifat lemah Tuhan mereka. Tapi Allah tak ada tamar buta. Alif lam lam ha, Allah tu. Min dunillah. Ya Allah tu. Dia tak ada tamar buta. Berarti dia lelaki. Bukan Allah lelaki. Kalimah Allah tu lelaki. Jadi lelaki dengan perempuan, memang kita tahu perempuan dia lemah. Kan? Lemah dari sudut ni lah, maksudnya mungkin dari sudut Allah SWT, kekuatannya lah, kekuatan tenaganya. Tapi kalau nak ikut, perempuan lebih kuat sebenarnya. Perempuan lebih kuat. Tangannya boleh goncang dunia kan, kuat lah. Tangannya boleh goncang dunia. Okay. Tapi dia tak boleh pikul tonggas. Lelaki boleh pikul tonggas. Itu beza dia. Kan? Tu beza perempuan dengan lelaki dia. Jadi bila gunakan lafaz perempuan, berarti dia lebih lemah berbanding lafaz yang lelaki. Lafaz lelaki. Jadi bila lafaz lelaki, jadi Allah guna lafaz lelaki. Alihatan, sembahan mereka guna lafaz perempuan. Jadi ini pun ada hikmah kenapa Allah guna perkataan alihatan. Walaupun alihatan tu berasal dari kalimah ilahun. Ini dia sudut bahasa lah, insyaAllah. Okay, jom kita masuk dalam ayat seterusnya. Ayat 75. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Okey, kat mana kita nak jaga sini? Ta dengan ta. La yastati, bukan la yastati, toto, bukan toto, bukan tata, tapi la yastati'u. La yastati'u. Okey. Nasrahum, pendek je. Nasrahum wahum lahum. Dia tak boleh la yastati'una nasrahum wahum lahum jund. Itu salah. Sebab mim kat sini izhar syafawi. Izhar ni tak boleh panjang, tak ada harakat. Lepas tu dia kena baca jelas. Okay. Nasrahum wahum lahum jundun muhtarun. Sebab itu bila dengung, dia dengungnya kat hidung. Jadi selagi tak naik kat hidung, walaupun kita baca nasrahum lahum jundun, kan, dia ada bunyi dengung tu. Nasrahum lahum wahum lahum.
hum tu dengung. Tapi dia tak sampai kat makhraj dia, tak sampai dekat hidung lagi. Baru kat mulut, jadi dia tak dikira dia kita dengung. Okey, nak dengung kan cara senang je. Naikkan kat hidung. Macam mana naik kat hidung? Panjangkan sikit hum dia. La yastati'una nasrahum lahum wahum lahum. Naik kat hidung semua. Jadi maksud izhar syafawi, dia main kat bibir je. Nasrahum wahum lahum tu baru naik kat hidung. Sebab fa ni memang kena ada dengung kat hidung. Jundum, lepas tu dum ni idgham al-ghunah. Bila idgham al-ghunah dengung kena naik kat hidung. Jadi hum wahum lahum jangan naik kat hidung. Tapi ada dengung tapi jangan sampai kat hidung. Yang jundum kena pastikan dia sampai kat hidung. Lepas tu dum muhtarun itu kena sampai kat hidung. Barulah tepat. Sebab tu saya tegur kadang-kadang tak cukup ni. Tak cukup sebab dia tak naik kat hidung. Kita tahulah kalau naik kat hidung macam mana bunyi dia. Kan? Kalau tak naik kat hidung, kita tahulah pasal tak naik kat hidung je. Macam tu insya-Allah. Okey. Siapa nak baca? Mazrin yang terpapar wajahnya di skrin saya ni. Jadi Mazrin baca dulu. Sebab saya tak nampak siapa yang ada kat dalam ni. Saya check balik. Kak Miza ada. Kak Neti ada. Kejap saya. Kak Pau. Ya Allah. Minta maaf Kak Pau tertinggal pula. Kak Pau baca. Lepas ni Kak Pau baca Kak Zoleha. Allah tertinggal pula Kak Zoleha. Kak Saimah. Allah. Baru perasan tadi masuk. Kak Mazrin dah ada tadi. Kak Anissa pun masuk. Wahidah tengok buat kita tadi kan. Farhana ada, Azhar ada, punya ramai. Okey. Jadi dia persilakan siapa yang belum baca. Okey. Ustaz nak baca ke tak payah Ustaz? Apa dia? Saya baca ke macam mana? Tak apa, set pembukaan lah sebab wajah Mazrin dulu yang terpapar ni. Dia tak nampak yang lain. Kita baca terus. Bismillahirrahmanirrahim. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Macam tu kan? Kan ada beza. Dia naik kat hidung, yang naik tak kat hidung kan? Naik beza. Jadi bezanya adalah panjangkan je lah. Yang tak ada, pendekkan je lah. Wahum, nasrahum, wahum, lahum, jundun muhdarun. Okay, silakan sekali lagi Mazrin untuk confirmation. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Okay, Alhamdulillah. Silakan seterusnya. Kak Saleha ke, Kak Ima ke, ataupun siapa nak baca silakan. Kak Azhar ke, silakan. Saya baca dulu Ustaz. Okey, Kak Saleha silakan. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Okey, sebab tu yang hum, wahum, lahum tu jangan panjangkan. Kalau panjang dia naik kat hidung lah. Yang kena panjangkan jundum, jundum, tu yang kena panjang. Yang lain jangan panjangkan. Sekadar sebut je lahum nasrahum wahum lahum. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Macam tu jadi jangan panjangkan nasrahum wahum lahum. Yang kena panjang ialah jundum, dum kena panjang. Dum muhdarun. Sekali lagi lah Kak Sarah. La yastati'una nasrahum. Panjang. La yastati'una, ada ya tu kan? Lepas ta ada ya. Ya yang mati. Okey. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Okey, alhamdulillah macam tu La yastati'una dua harakat. La yastati'una. Okey, silakan. Sekejap. Siapa baca Kak Imam baca? Kak Pau? Imam baca dulu Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun.
Semula. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Okey, tepat. Alhamdulillah. Macam tu kaedahnya. Kalau kita tak sentuh macam ni, tak tekankan macam ni, kita mungkin selama ni langgar je. Sedap pula kat situ banyak hum kan. Wahum lahum. Semua panjang. Okey. Rupanya okey. Bila izhar Syafawi pula tu nama dia, izhar Syafawi, dia tak boleh ada dengung. Dia kena jelas. Macam tu kalau dengung panjang dia tak jelas. Okey, silakan. Kak Pau ke Kak Nisa ke? Kak Nisa dah buka dulu mic. Silakan Kak Nisa. Sila kerja ke ini? Ya, hari dia mengajar. Oh, mengajar ini? Saya. Okey. InsyaAllah, silakan. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Semula. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Okey, tepat Alhamdulillah macam tu. Okey. Silakan. Okey. Kak Pau. Assalamualaikum Ustaz. Kak Pau jangan minta cucunya biskut Tak termasuk. Takut nanti kan minta sikit, tuap. Okey, silakan. Kak Pau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Okey, boleh. Cuma macam Kak Pau dia macam tersiksa pula sebut huruf ta tu. Dia sebenarnya tak payah terlalu tebal sangat. Yang penting dia beza sikit dengan huruf ta. La yastati'una. Bukan la yastati'una. Tekan sangat huruf ta tu jangan. Biasa je. Kalau yang tu nanti Kak Pau rasa macam tak enjoy baca Quran, macam susahnya nak baca Quran kan. Jadi tak rasa seronok sebab kita terlampau tekan. Bacaan kita biasa je. Macam tu Okey, silakan. Mula Kak Pau. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Okey, Alhamdulillah. Macam tu je. Tak payah. Kadang-kadang kita baca kan. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai susah nak sebut huruf qaf kan. Ihdinas siratal mustaqim. Tak payah. Ihdinas siratal mustaqim. Macam tu simple je. Yang penting jangan ihdinas siratal mustaqim. Kan beza kim dengan qim. Sikit je, bukan qim. Tu yang dia keadaannya. Okey. Sederhana je lah Ustaz. Sederhana je. Supaya kita ni kita rasa enjoy baca, tak rasa tertekan nak sebut hurufnya tu, macam tu. Dia simple je. Okey. Tak payah tekan sangat. Yang apa Arfa, kepalanya teling? Tulisannya terbalik ke? Bukan, tengah memahami. Tengah nak faham. Tengah memahami. Saya ingat sekalinya terbalik. Sampai gitu sekali. Okey, Azhar nak baca ke? Farhana? Kak Waida nak baca ke? Dah hantar anak ni. Tak apa. Okey. Siapa baca? Siapa baca? Okey. Waida baca. Bagi Alfa lah Ustaz. Macam mana? Alfa baca Alfa. Arfa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yastati'una nasrahum lahum
sorry. Bismillahirrahmanirrahim. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Macam tu je kan. Dapat tak? Maksudnya ta'ti' tu jangan terlampau susah sangat nak sebut. Simple je macam tu. Sekali lagi apa boleh? Okey, sudah. Boleh Ustaz. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Dah jelas dah. Hum pendek, berpendek. Lepas tu yang jum tu panjang, dum tu panjang. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh? InsyaAllah. Saya nak baca lagi last kita sebelum masuk dalam penafsirannya. Mana Okey, silakan. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhzarun. Sekali lagi. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhzarun. Okey, Alhamdulillah. Boleh insyaAllah kata La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Okey, jom kita tengok penafsiran dia apa. Okey. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Maksud dia adalah berhala-berhala itu la yastati'un, tidak mampu. Atau bukan sini tidak dapat menolong mereka. Nasrahum, menolong mereka. Wahum, padahal hum kat situ adalah berhala-berhala itu. Lahum, bagi mereka nanti di akhir dalam neraka jadi tentera pula yang disiapkan untuk menjaga mereka. Menjaga mereka ada dua. Pertama untuk jaga jangan bagi keluar satu. Yang kedua jaga maksudnya mereka akan diazab bersama mereka. Mereka akan diazab bersama mereka. Itu bila Nabi SAW baca satu hadis, Nabi sebut laqad zara'na jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kan neraka ni penuh dengan manusia dan jin. Okey. Lepas tu Nabi baca lagi ayat Allah SWT, waquduhan nas wal hijarah, yang menjadi bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, hijarah dan batu-batu. Batu-batu ni menangis. Batu-batu ni menangis bila dengar ayat yang Nabi baca. Nabi tak perasan lah. Nabi baca ayat tu untuk manusia yang hidup. Tapi yang menangis batu. Yang menangis batu. Lalu nangis batu. Sampai terganggu Nabi SAW. Lepas tu Nabi pujuk batu tu. Kenapa menangis? Dia kata. Yang kisah macam Allahumma salli batang kurma tu kan. Yang dulu ada orang bagi batang kurma tu. Dia buat takuk pertama, buat takuk kedua, takuk ketiga untuk Nabi berdiri atas dia untuk sebagai mimbar. Tapi bila Nabi dihadiahkan dengan mimbar yang baru kan, yang lebih cantik, batang kurma tu nangis. Batang kurma tu nangis sebab Nabi dah tak gunakan dia untuk pijak atau dia untuk berkhutbah kan. Jadi sampai terganggu Nabi berkhutbah ketika tu. Sampai Nabi kena pujuk batang kurma tu macam pujuk budak kecil yang nangis. Sampai dengan batu juga, batu nangis. Dia kata, ya Rasulullah, rupanya kami ini diciptakan oleh Allah untuk bakar manusia dalam neraka je. Rupanya kami diciptakan ni untuk penuhkan neraka je, dia kata. Bukan tak dapat masuk syurga pun. Waktu batu kita kalau tak terkesan dengan ayat Allah Ta'ala lebih keras daripada batu kita ni. Lebih keras daripada batu. Batu pun boleh insan boleh sedar. Sebab bila dengar ayat Allah ni, kita bacalah ayat tu pun tak kita sedar-sedar, tak kita rasa tak menangis pun kita sebab kita tak, rupanya batu dia menangis lah. Rupanya Allah ciptakan kita orang ni untuk jadi bahan bakar kat neraka je, dia kata. Lalu kata Nabi SAW kepada batu, wahai batu, bukan kamu yang akan jadi bahan bakar nanti di akhirat dalam neraka. Yang dimaksudkan ayat ni adalah batu itu batu berhala. Ini batu berhala. Jadi lahum jundum muhdarun,
Jadi batu-batu tu akan jadi bahan bakar nanti manusia dalam neraka. Itu disebut tentang tu. Jom kita tengok tafsir daripada Ibn Kathir, panjang sikit. La yastati'una nasrahum, berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka, iaitu ilah-ilah. Ilah-ilah ni sembahan-sembahan mereka lah, yang tidak ada kuasa menolong para penyembahnya. Bahkan dia lebih lemah lagi daripada tu. Okay, lebih hina, lebih jelek berbanding mereka. Bahkan dia tidak kuasa menolong dirinya sendiri. Tidak kuasa untuk menolong orang yang hendak berbuat jahat kepadanya. Ini kisah macam Allah SWT, kisah Nabi Ibrahim lah kan. Ini waktu dia pecahkan berhala, dia tinggalkan berhala yang paling besar. Bila orang balik daripada luar, tengok berhala semua dah hancur, dia kata mesti Ibrahim yang hancurkan. Tangkap Nabi Ibrahim. Lepas tu dia tanya, adakah kau yang menghancurkan berhala-berhala ni? Dia kata lah, cuba tengok kapak tu dia tergantung di berhala yang paling besar. Jadi berhala yang paling besar yang menghancurkan semua ni. Dia kata, lalu katalah orang-orang kafir, dia kata macam mana boleh berhala yang tak bergerak tu boleh hancurkan berhala-berhala yang kecil. Akhirnya Nabi Ibrahim kata, kalau kita dah tahu tak boleh gerak, yang kesembah buat apa? Itu yang akhirnya Nabi Ibrahim juga kena tangkap, dan ketika hukumnya bakar tu kan oleh Raja Namrud. Tapi tak terkesan pun dengan api tu. Okey. Kerana dia adalah benda mati yang tidak dapat mendengar lagi tidak dapat berfikir. Firman Allah Ta'ala, wahum lahum jundum muhdarun. Padahal berhala-berhala itu menjadi tentera yang disiapkan untuk menjaga mereka. Mujahid berkata, iaitu ketika hisab, masa perhitungan, yang dimaksudkan adalah berhala-berhala ini dikumpulkan, dihimpunkan pada hari kiamat, menghadiri perhitungan para penyembahnya, agar hal itu lebih hebat mendukacitakan mereka dan lebih menunjukkan pada mereka tentang tegaknya hujah bagi mereka. Jadi berhala itu datang nanti akan menyusahkan mereka, bukan bantu mereka. Okay. Qatadah kata la yastati'una nasrahum, berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka, iaitu ilah-ilah itu. Wahum lahum jundum mudharun, padahal berhala-berhala itu akan menjadi tentera yang disiapkan untuk menjaga mereka, iaitu orang-orang musyrik itu marah kepada ilah-ilah mereka yang disembah di dunia. Jadi dulu mereka muliakan, kata-kata dulu mereka muliakan dia, minta tolong dengan dia, beri makan dia, beri pakai dia, sembelih binatang untuk dia semua. Tapi nanti di akhirat, bila ni mereka pula akan memarahi ilah mereka, berhala-berhala mereka yang mereka sembah dulu di dunia, sebab tak dapat tolong dia orang. Okay. Jadi mana ayat ni? Dia tidak memberikan kebaikan kepada mereka dan tidak dapat menolak keburukan, kerana mereka hanya berhala-berhala. Demikian dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Pendapat ini juga mendapat pilihan daripada Ibnu Jarir, atau menjadi pilihan pada Ibnu Jarir. Okay. Ibnu Abbas kata, la yastati'una, berhala tidak dapat menegah dari azab yang dikenakan kepada mereka. Wahum, yakni kufar Mekah, muhdarun, seperti hamba yang berdiri di hadapan mereka. Jadi kenapa Allah datangkan perkataan muhdarun? Berhala nanti di akhirat, dia macam hamba yang dimiliki oleh manusia. Dia berdiri kat depan tuan dia. Depan tuan dia. Jadi sekarang ni dia kena tolong tuan dia. Okay. Bila dia kena tolong tuan dia, Allah SWT macam tu lah, nanti berhala duduk depan dia minta tolong, sedangkan berhala ni sifatnya lemah. Macam kita lah, aku dah tengah down ni, ya Allah, bisnes tengah jatuh ni, kan, bisnes tengah jatuh ni. Lepas tu kita panggil orang suruhan kita ataupun hamba kita, tolong aku boleh tak, bagi pinjam duit boleh tak? Dia kata, lah aku pun tak ada duit nak tolong, macam mana? Aku pun kerja dengan kau ni, harapkan belas ihsan je. Kau pun tak bagi gaji aku kan, bagi makan minum je. Macam mana aku nak tolong kau? Macam itulah perumpamaan nanti bila orang-orang kafir ni dia minta tolong dengan berhala-berhala yang mereka sembah di dunia tu. Jadi berhala tu didatangkan oleh Allah kepada mereka macam hamba berdiri depan Tuhan dia. Macam hamba berdiri depan Tuhan dia. Jadi tak nak tolong apa-apa lah. Kan? Aku yang nak minta tolong dengan kau. Kau nak minta tolong dengan aku pula. Istilah kita. Jalan lain kata, la yastati'una,
Berhala-berhala tidak tidak akan dapat, yakni sembahan mereka tidak akan dapat menolong mereka. Ungkapan kata berhala memakai lafaz jamak, la yastati'un, ramai Jadi dan la yastati'un ni mampu, maksudnya biasa kalau mampu angkat, mampu berlari, mampu berjalan tu kan makhluk manusia kan. Orang yang berakal kan. Jadi kalau maksudnya kenapa berhala batu digunakan lafaz kepada yang menunjukkan macam mereka ni berakal kan. Jadi nasrahum wahum tak dapat menolong mereka, padahal berhala itu sembahan mereka itu menjadi tentera menurut sangkaan mereka, iaitu tentera yang siap menolong mereka. Muhdarun yang disiapkan dalam neraka bersama mereka, jadi tak dapat tolong mereka lah. Okay, Al-Munir kata la yastati'una, Tuhan mereka tidak dapat menolong mereka dalam apa juga keadaan. Muhdarun, mereka dan Tuhan mereka akan dihadirkan ke neraka Jahannam bersama-sama. Ini kata Al-Munir, tafsir Al-Munir tentang ayat ni insyaAllah. Okey. Wattakhadhu min dunillahi alihatan. Jadi ini salah. Ini yang sebelum tu. Saya cadang untuk ayat ni kita jumpa minggu depan boleh? Yang sebab ayat ni panjang sikit kita nak ulas. Saya rasa pertemuan kita cukup pagi ni dulu kot. Boleh? Seri? Ustaz, minggu depan rasanya ramai dah balik kampung kot raya ya Ahad tu. Jadi kita cuti boleh tak? Okey. Jadi kita jumpa lepas raya lah macam hari biasa lah. Tak balik lepas raya. Hari Khamis 12 Mei boleh tak? Boleh. Hari Khamis 12 Mei. Okey, boleh. Kita start balik lepas raya. Seminggu lepas raya lah. Okey. Takut minggu raya nanti Ustaz penuh pula undangan open house. Itulah. Saya tunggu Seri jemput rumah ni. Siapa ada buat open house ni? Kita datang lah Sri. Tu nampak tu. Saya macam tak ada dekat Malaysia. Apa dia? Saya lepas raya tu macam raya ke-6 macam tu saya dah tak ada rasanya kot. Ya dah. Saya mungkin saya ada meeting kat Saudi dengan Hairi. Jadinya saya tengah tunggu status tiket sekarang ni. Pergi Mekah. Hebatnya. Bawa balik Turki, Saudi pula. Kerja Ustaz. Cari rezeki. Itulah kan. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Kak Sri nak PA tak? Itulah. Biasanya PA Kak Sri. Tak mampu nak bayar. Mazrin jadi PA. Sri, saya tukang angkat beg pun jadilah. Tukang angkat beg. Ustaz nombor 1. Saya angkat beg je, tak apa. Yang penting dapat ikut. Saya nak cari PA tolong kemaskan lagi je. Alah Sri. Ustaz, tahun depan kita tarawih kat Hagia Sophia. Best gila Ustaz Imam dia. Ya. Nanti saya share video dekat grup. Yeah, dia baca dua ayat je Ustaz, semangat boleh buat 40. Saya macam dah standby 8 ni aku sambut keluar ni mesti panjang macam Mekah kan. Sekali laju je buat. Tapi sedap lah bacaan dia. Dulu kita masuk Hagia Sophia tu pakai kasut kan? Sebelum ni? Sekarang dah ada kapet semua dah tak boleh dah. Kan, tak boleh dah kan? Maksudnya, itulah. Dulu masuk tu nampaklah cantiknya dia punya masjid dia. Tapi walaupun dia museum dulu, dia tetap ada azan kan dulu? Tak, azan baru dia. Tak, dulu Hagia Sophia ada azan. Tahun bila? Saya pergi 2019 tu, sebelum PKP. Hagia Sophia dah ada azan dah. Walaupun di museum dia tetap tak ada azan. Oh ya? Tetap ada azan. Tahun depan kita ke sana Ustaz, puasa kat sana. InsyaAllah. Boleh. Cabaran apabila kita berpuasa, kita tua, orang lain makan selamba je. Betul. Sebab Istanbul tu kan Europe kan. Dia belah Europe. Dia ramai bukan Islam. Tak, dia orang Islam. Tapi dia liberal. Dia tak kisah pun. Tak puasa? Kita masuk kedai dia nak bagi teh. Nak teh, sorry, fasting. Lepas tu dia, sorry. Dia sekular dia dah lama sangat dah sekular dia. Betul. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Saya rasa cukup dekat dulu. Kita sambung
lepas raya. Nanti siapa nak ikut kelas tadabbur juz ammah lepas ni lah pukul 10. Jadi saya balik ke rumah dulu, lebih kurang dalam 40 minit sampai rumah ataupun kurang. Lepas tu sampai sana terus sambung untuk kelas tadabbur juz ammah pula, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalam mic itu adalah atas kejahilan dan lemahnya saya. Terima kasih semua. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an lana imanan wa nuran wa rahmah. Allahumma zakkina wa nusibna wa alimna minhu ma jahilna wa nafatina wa tahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Saya dia tak bergaji ni. Paman. Ada